Jadi ada berapa rakaat tu muakkad, 2 sebelum Zuhur, 2 lepas Zuhur, 2 lepas Maghrib, 2 lepas Isyak, 2 sebelum Subuh. Jadi muakkad ni ada 10 rakaat. 10 rakaat. Jadi bila Nabi tak nak tinggal, dia letaklah rawatib itu kategori muakkad. Selain daripada ni, ghairu muakkad. 2 tambahan sebelum Zuhur, 2 tambahan lepas Zuhur, 4 rakaat sebelum Asar, 2 sebelum Isyak, 2 sebelum Maghrib. Jadi tu ada 12. Yang 12 ni nama dia ghairu muakkad, tidak kuat kedudukan. Tu kategori muakkad dengan tidak muakkad. Jangan cari hadis. Ada orang belajar ni dia sikit dalil. Orang bagi dalil tak faham. Ada yang begitu ke? Mendalil. Selagi Nabi tak cakap, dia tak nak mendalil kata muakkad. Dia kata mana dalil Nabi kata sunat muakkad. Memang tak ada. Muakkad ni adalah huraian daripada ulama. Huraian daripada ulama. Kenapa dia kata muakkad? Melihat Nabi tidak pernah tinggal. Abang kita faham muakkad ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Dalil. Okey, sambung. Tengok dekat slide ni. Sekarang ni kita nak ambil dalil Maghrib dan Isyak. Apakah dalil mengatakan ada solat sunat Maghrib dan Isyak? Okey, nanti saya ambil daripada highlight dulu sekejap. Rawatib. Mulai dari 6. Surah yang dah belajar. Zuhur, Isyak. Ni Rasulullah bersabda ni, bersolatlah sebelum Maghrib. Ni. Ni dalil satu. Ni juga ada satu dalil. 2 rakaat sebelum Isyak. Ulama telah menggunakan dalil ni. Ni satu.
Elok kita belajar ni kita ada dalil lah. Kononnya kita tahulah ini adalah daripada Rasulullah SAW. Kononnya tahu itu. Jadi kita menyalin hadis-hadis ni, tu nama dia kita belajar lah. Kita belajar mengenali itu adalah perintah daripada Allah. Tu mengenali itu adalah perintah daripada Allah. Okey. Ini 2 rakaat lepas Isyak. Dia ada satu dalil yang umum. Okey ni. Al-Mughirah bin Sulaiman. Saya mendengar Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar. Adalah solat Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan. Dia kata ni lah. 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak dan 2 sebelum subuh. Al-Mughirah ni dia kata, Ibnu Umar kata, aku tengok Nabi tak pernah tinggal. Okey, aku tengok Nabi tak pernah tinggal. Selama dia kenal Nabi lah, dia kata dia tak pernah tinggal. Jadi, sebab tak pernah tinggal itulah, maka ulama' yang meletakkan sembahyang sunat rawatib yang ni. Ulama' yang meletakkan dia punya kategori sebagai sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Kuat tuntutan. Kenapa dia kata kuat tuntutan? Sebab dia kata Nabi tak pernah tinggal. Ni. Beliau tidak pernah meninggalkan. Bila ada perkataan tidak pernah meninggalkan, ulama' yang letak nama dia muakkad. Nama dia muakkad. Sunat hari raya, Nabi tak tinggal, nama dia muakkad. Sunat raya haji, Nabi tak tinggal, nama dia muakkad. Bila Nabi tak tinggal, dia muakkad. Kalau tinggal, dia qadha. Jadi ada berapa rakaat tu muakkad? 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak, 2 sebelum subuh. Jadi muakkad ni ada 10 rakaat. 10 rakaat. Jadi bila Nabi tak nak tinggal, dia letaklah rawatib itu kategori muakkad. Selain daripada ni, ghairu muakkad. 2 tambahan sebelum zuhur, 2 tambahan lepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 sebelum isyak, 2 sebelum maghrib. Jadi tu ada 12. Yang 12 ni nama dia ghairu muakkad, tidak kuat tuntutan. Tu kategori muakkad dengan tidak muakkad. Jangan cari hadis. Ada orang belajar ni dia sikit dalil. Orang bagi dalil tak faham. Ada yang gitu ke? Mendalil. Selagi Nabi tak cakap, dia tak nak mendalil kata muakkad. Dia kata mana dalil Nabi kata sunat muakkad. Memang tak ada. Muakkad ni adalah huraian daripada ulama'. Huraian daripada ulama'. Kenapa dia kata muakkad? Melihat Nabi tidak pernah tinggal. Abang kita faham muakkad ni. Ada kadang-kadang kita mengajar ni gitulah. Kita balik, dia datang ke kita, Ustaz, tadi Ustaz cakap tu kita apa? Dia dah tu daya. Muka berapa? Saya ni aja. Mana dah ingat muka berapa? Muka berapa kan? Tak tahu lah dia tak percaya ke, tak apa. Pergilah buka ni. Ada juga kawan-kawan ni kata. Kita kata apa? Rasulullah kata apa? Neraka itu ditarik oleh 70,000 tali. Satu tali memerlukan 70,000 malaikat. Kita tak dengar ke? Kita mana? Saya kata mesti hadis. Muka berapa? Cari bab beriman pada hari akhirat. Muka berapa? Kau pergi buka sini cari. Mana kita hafal lah muka berapa kan? Kita ni bukan Dr. Zakir Naik. Dia hafal ayat ni. Mana kita hafal? Kita bagi kitab tu dah baik lah. Dulu kami mengaji dulu, nak tanya Ustaz ambil dari mana? Tak berani ke?
Tak wani. Kau tak percaya aku cakap apa? Lagi sudah. Nak cakap Ustaz ambil. Oh, dulu belajar tak wani nak tanya. Apa Ustaz cakap telan je. Telan je. Sekarang orang berani saja. Dulu kita tak berani saja. Kita percayalah apa Ustaz cakap ni betul. Macam dulu ada ustaz dalam internet tu. Ustaz tu ustaz pondok lah. Dia kata apa? Dia kata dengan Rasulullah ada bintang. Bintang ni bersinar berapa? 70,000 tahun sekali. Dia akan keluar dan bersinar. Lepas tu dia kata dah bintang ni dah bersinar lama dah. Sebelum bintang ni bersinar, maknanya bila aku ada, Jibril kata aku ada, aku tengok bintang ni bersinar dah. Dah ada bersinar. Jibril dah lama lah, tak tahulah bila dia ada, dah lama lah. Rasulullah kata, engkau tahu tak bintang tu apa? Bintang tu aku. Rasulullah kata. Dia kata tak. Adalah yang petikai kata ustaz ni pelik apa benda lah, ambil kitab mana. Entahlah, saya belajar, cara saya belajar macam itu. Saya apa guru saya cakap, saya percaya. Walaupun dia ambil daripada guru dia, saya percaya. Selagi dia tak berlanggar dengan syariat, saya percaya. Nanti kalau free apa Azri, Abang Zaki, buat arrangement kan, untuk orang sini kan, pergi melawat Balai Syarab. Balai Syarab kat Melaka. Saya baru pergi tadi, baru balik. Dia punya program pukul 8 sampai 10.30 malam lah. Pergilah, pergi buat lawatan. Naik bas ke, naik bas. Depan tu ada bas kan? Macam tak pakai yang dekat pergi Melaka boleh tu lepas tu. Itu 30 orang boleh masuk tu. Pergi sana, buat arrangement, booking semua. Sampai sana, seorang bayar RM7. RM7 tu orang bayar. Nanti dia bawa kita naik atas bumbung. Bumbung nanti dia buat ni lah, dia buat slide ni lah. Open air. Lepas tu dia ada simulation tu. Simulation tu dekat dalam laptop dia ada simulation. Dia tunjuk. Lepas tu kalau ada, malam tu kalau tak hujan, dia bintang, dia tunjuk lah. Ni bintang ni, nama dia. Ni nama dia. Lepas tu ada teropong tu besar ni. Teropong ni berdiri lah, hadap ke langit gitu. Lepas tu ada satu tempat tengok dia besar ni je. Tengok lah. Nanti dia tunjukkan lah bintang-bintang. Masa kami datang tu, bintang Jupiter. Lepas tu gila-gila tengok lah. Kami datang 60 orang. Perempuan dulu, 10 orang. Perempuan habis, lelaki tengok, tak ada bintang dah. Awan lindung lah, awan lindung. Agaknya bintang takut dengan lelaki ke apa tengok lah. Lepas tu bulan penuh. Full moon, hari Sabtu full moon. Kami datang hari Khamis. Khamis tu dah mula full moon. Tapi bila tengok tak keluar lagi bulan. Kita turun pukul 11, boleh keluar. Tak ada rezeki nak tengok dekat teropong lah. Tapi dia tunjuk dia tunjuk slide kita kata Allah kedil ni kami ni. Kata gitu Dia tunjuk Bima Sakti Bima Sakti macam piring lengkung. Macam elip piring lengkung gitu. Bukan piring bulat dia gitu. Dia tunjuk gambaran yang ahli astronomi kata. Dalam tu ada 300 bilion planet. Salah satu planet tu ialah bumi. Bima Sakti ni di bawah langit pertama. Tak sampai langit pertama lagi. Langit pertama, dia orang tak tengok. Memang langit pertama tak boleh masuk. Ada malaikat jaga kan. Masa tu kita kata, siapalah kita nak sombong. Allah handle 300 bilion planet dalam Bima Sakti langit pertama. Lepas tu dia ada tunjuk ayat Quran. Ni yang present ni orang Jabatan Mufti kot. Mufti Melaka. Dia tunjuk ayat Quran, bagaimana ayat Quran kata ada bintang yang meletup dan mengeluarkan warna bunga ros. Kebetulan mereka pernah dapat tangkap, dapat serap lah. Dia tunjuk gambar tu. Wow, betul macam bunga ros di kembang itu. Dia panggil solar storm. Lepas tu dia ceritalah Jupiter macam ni, Zuhal dia tunjuk gambar, dia ada simulation tau. Yang mereka pernah serap, dia tunjuk gambar simulation. Saya suka lah. Program itu saya suka. Kita turun bawah, kita rasa, siapalah aku ni? Kita rasa kita ni kecil sangat lah. Nak banding, nak lawan Allah, tak patut lah. Allah handle 300 bilion planet dekat yang kita nampak tau, yang manusia boleh cerap secara kasar lah. Itu pun tak tepat tu, 300 bilion tu. Mungkin 305 bilion, kita tak tahu lah. Bilion bukan sikit tau. Kalau boleh, saya syorkan lah
untuk merasai kebesaran Allah dan merasa kecilnya diri kita ni, buatlah program, buat nama Merry Team ke. Kami dulu buat atas nama Kelam Ngaji. Kelam Ngaji dia terima je lah, apa-apa grup tak apa, tak daftar ke tak apa, terima. Sampai sana bayar RM7 tu orang, nanti dia bawa atas bumbung, lepas tu dia bawa dekat satu galeri, ada satu galeri lagi, 2 bangunan lah. Tu pameran lah, dia cerita lah pasal bumi, pasal ini, pasal planet, dia cerita lah. Ada gambar yang bercahaya, ada gambar bentuk apa, poster macam ni, ada tampal dia macam flip-flip tu kan. Saya suka lah program itu, saya suka. Pergi lah, masuk pukul 10, masuk pukul 8, 9:30 balik. Tak payah naik bas tak apa, dekat je. Dari rumah saya sejam 20 minit, rumah saya Kajang ni. Kalau dari sini lebih kurang sejam setengah je. Pergilah, pergi tengok. Dia pergi Langkawi balik beli pinggan dah apa. Jauh je kan. Pergi Langkawi beli pinggan, beli apa, pinggan banyak-banyak dah apa. Pening kepala je kat rumah. Pergi Balai Serapan. Saya tak pernah pergi je. Tapi dengar ada kawan pergi. Tu saya suruh ada kawan di Madam Mui jugalah. Dia buat arrangement lah. Arrangement buat email, dia kena bagi email. Bagi email, nanti kita contact dia, dia bagi kita tarikh-tarikh yang sesuai untuk lawatan. Tak, bukan hari-hari dia buka. Dia tak ada buka pada orang individu. Dia buka pada grup. Nanti dia bagi recommendation lah. Tarikh ni dah penuh, ni ada orang. Ni. Dia buat bakat, dia masuk. Malam pukul 8 sampai pukul 10.30 tu dia turun kita lah. Okey, tu habis. Bagus. Dia dah buat. Datanglah awal tengah hari, belasah pedas dulu ke benda ke. Baru nampak bintang. Baru cerah mata kan. Malam kena caluk dulu ke benda ke. Baru malam mata terang. Dia bagi PlayStation dekat open air. Nampak langit. Lepas tu dia suruh tengok atas. Suruh kita sampai terbabari ni. Tu. Syok bel. Ni dalil dia. Dalil. Jadi bila Nabi tak pernah tinggal, maka ulama kata sunat muakkad. Apa muakkad? Kuat tuntutan. Kenapa kata kuat tuntutan? Nabi tak pernah tinggal. Tu Nabi tak tinggal. Maksudnya Nabi memperlihatkan pada umat dia betapa pentingnya sembahyang tu sampai dia tak pernah tinggalkan sembahyang tu. Itu nama dia muakkad, itu nama dia ghairu muakkad. Okey. Sunat rawatib dalam kitab muka 35 baca mana ni? Sunat rawatib yang tiada ba'diyah tidak wajib ditentukan qabliyah atau ba'diyah. Seperti apakah sunat rawatib tak ada ba'diyah? Asar, subuh. Tak ada ba'diyah. Maknanya boleh niat usolli sunata subhi ra'ataini lillahi ta'ala. Tak payah kata usolli sunatal subhi, tak payah kata ba'diyah, tak payah kata qabliyah. Ra'ataini kita kata qabliyah, tak payah. Tak perlu. Nak kata tak apa. Kalau tak kata, sah. Kenapa? Dia tidak ada ba'diyah. Dalam hati, saja aku solat sunat asar, cukup. Saja aku solat sunat subuh, cukup. Tak payah kata qabliyah subuh, tak payah kata qabliyah asar. Kalau dah nak sebut, boleh. Tak sebut, sah. Ini dalam kaedah fiqh. Tapi yang sunat yang ada qabliyah dengan ba'diyah seperti zuhur, seperti maghrib, seperti isyak, mesti niat saja aku sembahyang sunat qabliyah maghrib, sunat ba'diyah maghrib, sunat qabliyah isyak, sunat ba'diyah isyak, disebut. Sunat qabliyah zuhur mesti niat, sunat ba'diyah zuhur mesti niat. Kenapa? Dia ada ba'diyah dan qabliyah. Ini yang kita faham. Macam kita nikah anak, dalam fiqh kata gitu. Kalau anak kita seorang je perempuan, yang itu je bujang, kita boleh kata dengan budak lelaki ni, aku nikahkan kau dengan anak aku. Repetir lah. Jangan kata, aku nikahkan kau dengan anak aku, 2 rakaat kepada Allah Ta'ala. Budak. Menggelabah. Pengantin dalam menggelabah. Bapak pula ini menggelabah. Bapak dekat luar, ketua kawat. Puja sampai depan tu menggigil. Ada juga saya tengok. Kat luar pangkat besar.
Kat luar ni ketua pelatun. Wah, ping! Kali depan Pak Imam. Aku nikahkan anak aku 2 rakaat. Jangan jadi malu. Nanti orang cakap, ni Mary timbul besar ni. Kat sini menggigil juga. Menggigil. Apa yang gigil bukan kau nikah. Praktis lah kat luar. Aku nikahkan kau dengan anak aku. Tapi kalau anak kita ada bujang 2 orang, ada anak dara 2 orang, wajib kita sebutkan nama. Kenapa? Mana satu? Mana satu? Kalau anak kita seorang yang bujang, seorang yang dara, yang lain dah kahwin. Tak sebut nama tak apa. Dengan anakku. Tapi elok sebut nama anak. Elok sebut nama anak. Supaya apa? Supaya tentu ni. Kalau anak 3 anak dara, kita sebut nama anak. Dengan anakku. Nama siapa anak dia? Baru sah perkahwinan tu. Sama macam ni lah. Kalau ada qabliyah dengan badiah, mestilah dia menyebut qabliyah atau badiah. Ni nanti dia. Kalau tak ada seperti zuhur dan asar tidak mempunyai badiah, hanya qabliyah, tak sebut qabliyah pun tak apa. Saja aku sunat zuhur, saja aku sunat subuh. Membadai. Tu maksud dia. Saja aku semayang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar itu takbiratul ihram. Dengan itu kiaskanlah dengan sembahyang sunat dahulu daripada asar. Samakanlah dengan sembahyang sunat asar. Qabliyah asar. Saja aku sembahyang sunat asar. Cukup. Cukuplah. Saja aku sembahyang sunat asar memadai. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib ini. Yang eloknya ialah 2 rakaat 1 takbir dan 1 salam. Maknanya kalau 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, eloknya dipisah-pisahkan. Dicerai-ceraikan. Sebab Aisyah kata apa? Aku nampak Nabi sembahyang asar sunatnya 4 rakaat. Dan beliau mencerai-ceraikannya. Maknanya buat 2-2. Kalau kat sini, kalau qamat dengan azan lambat, asar, ada masa dalam 4 minit, 5 minit, sembahyang 2 rakaat, sunat asar, qabliyah asar, nanti bersalam, nanti bangun lagi 2 rakaat. Kenapa? Rasulullah kata dulu apa? Semoga Allah memberi rahmat mereka yang sembahyang sunat sebelum asar, 4 rakaat. Kalau rumah saya memang sempat buat 4, sebab dia bila azan tu ada baki 7 minit. Kan ada jam kan? Jam macam ni. Yang ni besar kan. Jam tu kan turun. Kosong ni dia kamat. Nampak ada baki 7 minit. 7 minit ni kalau 4 rakaat tu okey sangat lah. Banyak masa lagi lebih. Kalau nak buat 2, lepas tu salam. 2, dapat 4 rakaat asar. Sebelum asar. Lepas tu ada lagi 3 minit. Nak buat apa? Kalau subuh tu buat lah. Dia sunat ni yang elok misalnya qadha. Ini kalau sebenarnya sunat, ada sunat buat rawatib, mesti ada qadha pun buat. Dulu guru kata, kalau buat sunat, tak buat qadha, Allah tak terima sunat. Lepas tu ada ulama kata, ada ulama berpendapat haram sembahyang sunat bagi mereka yang tak habis qadha sembahyang. Betul, memang ada pendapat itu, betul. Antaranya Imam Syafi'i. Dia kata tak boleh sembahyang sunat yang berdosa. Kenapa berdosa? Sebab qadha tak habis. Tapi yang masyhur, yang Tuan Guru Haji Ruzaini, yang guru kami kata apa? Sunat buat, qadha buat. Barulah sunat itu Allah terima. Kalau sunat buat, qadha tak buat, Allah tak terima sunat. Ni nak rawatan ni. Tarawih buat 8, 20. Macam tahulah orang kalau main team ni dia 20 je, dia tak main 8. Ini 8 tu tak ada 8. Tak gerak sampai kita 20 saja. 20 saja, qadha kena buat. Nanti sia-sia, Allah tak terima. Memang itu pendapat yang masyhur lah. Orang yang masyhur. Kalau nak ikut pendapat asal Imam Syafi'i, buat sunat jadi haram. Buat sunat jadi haram. Kenapa? Qadha tak buat. Lepas tu qadha kalau ada qadha lah. Kalau tak ada qadha tu tak apa. Kalau ada qadha ni kena buat qadha juga. Tu nak kena faham betul ni. Ini buat rawatib, buat apa, qadha tak buat. Jadi benda ni kena nekat. Kalau nak qadha lepas isyak, sebelum tidur tu, bentang sekejap, semayang 17 rakaat. Subuh 2, zuhur 4, bangun lagi asar 4,
Maghrib 3, Isyak 4. Okey, satu hari kurang-kurang dapat satu hari punya qada lah. Tu hari qada. Kalau kita tak sembahyang 3 tahun, 3 tahun hari-hari buat gitu, habislah qada. Kalau satu hari buat 3 hari punya sembahyang, 17, nanti petang buat 17. Yang ni kalau tak sembahyang 3 tahun, setahun dah habislah qada. Mesti habiskan qada. Ni hutang. Ni hutang dengan Allah. Nanti masalah, nanti nak mati ni masalah kalau tak habis. Okey. Cara mengerjakan sembahyang sunat rawatib itu, yang eloknya ialah 2 rakaat 1 takbir jika ada 4 rakaat. Zuhur sunat 4 rakaat, jadi buat 2. Sebelum zuhur 4 rakaat, buat 2. Sebelum asar 4 rakaat, buat 2. Mana 2 kali takbir. Rakaat pertama baca Fatihah dan surah Al-Kafirun. Rakaat pertama. Rakaat kedua baca Fatihah dan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Okey. Boleh juga cantumkan sekali sunat yang muakkad dengan tiada muakkad 4 rakaat dengan 1 takbir, 1 salam. Boleh buat 4 rakaat tu boleh. Tapi yang elok dicerai-ceraikan. Boleh buat terus, dengan 1 takbir, 1 salam, 1 tasyahud, 1 tahiyat atau 2 tahiyat. Kenapa 2 tahiyat? Ada tahiyat awal, 4 rakaat kan ada tahiyat awal. Buat 2 tahiyat awal, bangun 3, 4. Maknanya 2 tahiyat. Boleh. Tak nak buat tahiyat awal pun boleh. Tahiyat awal ni hukum sunat. Walaupun sembahyang fardu. Ada, ya ke Ustaz? Oh, kau tak belajar ni. Tak belajar yang tahiyat awal sunat. Tak tahu kan? Yang ni tahu okey lah. Ni nak tarawih ni. Ada satu surau tu. Dia memang panggil saya bagi takbirah tarawih. Bulan puasa 3 kali lah, 3 malam. Ada bertarikh ni. Jadi tahun yang baru ni budak baru jadi Bilal. Dia kata, okey, kita nak berhenti 4 rakaat, kita nak dengar takbirah fardu ain. Saya orang kata tak suruh fardu ain. Lepas tu dia kata fardu ain. Saya kata, saya dengar lah, saya dulu lepas. Kata kita nak 20 minit nak dengar takbirah fardu ain. Betul ke? Betul, bila tu kata betul, okey lah. Masa saya kata cerita buat fardu ain lah. Saya nak cerita mandi wajib. Saya cerita 20 minit mandi wajib. Mandi wajib tu gini, rukun dia gini, syarat sah dia gini. Syarat sah ada 11, rukun ada 3. Cerita-cerita sunat begini. Saya cerita lebih kurang lah. Lepas tu lagi sekali tu saya cerita pasal rawatib. Bab fardu ain. Saya kata rawatib ni gini. Boleh buat 4 rakaat. Kalau nak buat tahiyat awal pun tak apa, buat pun tak apa. Ada cuma Ustaz, tahiyat awal ada orang tanya ni. Jarang orang tanya, dia tanya. Ustaz, tahiyat awal kau tak buat tak apa kan? Tak apa, sembahyang fardu pun tak apa. Sembahyang sah. Dia kata. Dia tak tahu kita. Ustaz, tak tahu. Saya kata apa kan? Awak datang surau bulan puasa je. Dia diam kan. Betul lah tu. Bulan puasa memang ada orang ngaji, betul tak? Mengaji ni bulan lain. Lain orang mengaji. Fardu ain orang baca kitab, kita datang. Saya tahulah tengok muka, saya tahu tak datang surau. Lepas tu kalau saya dipanggil malam pertama, saya akan cakap begitu. Saya akan cakap siapa yang tak datang surau pada bulan tak puasa, kalau datang, malam ni dia muncul, saya kata balik syukur dengan Allah. Kenapa? Allah hantar aku ke surau. Ada itu 11 bulan tak datang surau. Tarawih dia baru datang. Syukur pada Allah. Moga-moga bila syukur Allah tambah nikmat. Nikmat apa? Nanti lepas awal Allah hantar pergi surau lagi. Kan ramai orang tak datang surau kan? Betul? Dia orang kata, mana datang surau? Tarawih je penuh. Saya dulu ngajar dekat Sunyi. Bila hari biasa ni tengoklah 10 orang datang main syak ni. Kelas Bang Abrid 12 orang, 14 orang. Orang ikut. Orang kata, bang, tempat ni banyak Cina bang. Dia kata, tak. Dia kata nanti bulan puasa saya bawa. Bulan puasa, boom ke belakang. Tu Cina ke Melayu kata. Dia orang memang tak datang surau. Kecuali bulan Ramadan. Itu pun sebagian masih tak datang. Saya tanya dia punya ketua penduduk.
kan. Nama dia Anas. Dia ni selalu datang surau lah. Kalau pindah, nama dia Anas. Anas, pernah buat bancian tak? Berapa bro sini? 2,800 orang Islam. Semayang isyak 10 orang kan dulu. 2,800 orang Islam tau. Satu keluarga average 3-4 orang. Maknanya lelaki ni paling kurang 1,000 orang lah, lelaki dewasa kan. Mana mereka pergi Ada kat rumah tu. Maghrib tak datang, isyak tak datang. Nanti dah tunggu bapak dia mati, dia datang lah. Hantar bola tahlil. Datang pun orang dah semua isyak dah. Orang nak tutup semua datang. Mak, mana imam? Mana imam nak jumpa imam lah, nak minta buat tahlil. Bapak mati 2 hari lepas nak buat tahlil kat rumah. Kalau jumpa saya, saya tak payah. Saya cakap tu kan, awak datang isyak lagi. Imam kat depan tadi lah. Tak saya. Ni kali datang semua isyak, nampak imam kat depan, tu imam. Saya cakap itu je, betul. Mana 15 balik. Nanti datang maghrib, isyak kat depan tu imam. Nanti lepas semayang jumpa dia. Imam ni bapa saya. Itu dia cakap. Imam pun tak tahu. Kau datang pukul 9.30, mana imam? Kau bilang ni apa? KK shop 24 jam. Betul kan? Tak nak datang. Aduh, sedih lah. Sedih. Boleh juga dicantumkan sekali sunat yang muakkad dengan yang tiada muakkad. 4 rakaat dengan 1 takbir, 1 salam. Dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud. 2 tasyahud maknanya tayyah awal, tayyah akhir. 1 tasyahud maknanya tayyah akhir. Kalau sembahyang asar pun tak nak buat tayyah awal, sembahyang sah. Sembahyang zuhur tak nak buat tayyah awal, sembahyang sah. Kalau sembahyang zuhur, imam tinggal tayyah awal, makmum tak boleh buat tayyah awal. Imam bangun, dia bangun. Berapa? Tayyah awal sunat. Jadi terus sembahyang, terus sembahyang. Berapa? Kalau imam tak buat tayyah awal, makmum tak boleh buat tayyah awal. Kalau imam tak sujud sajadah, makmum tak boleh sujud sajadah. Kalau imam sujud sajadah, makmum mesti sujud sajadah. Kalau makmum tak sujud sajadah, sembahyang batal. Banyak orang kita pergi Mekah, pergi Madinah, ada imam ni dia baca ayat sajadah. Imam sujud, dia rukuk. Nampak ramai orang rukuk. Nanti imam tu naik balik, sambung baca surah, dia naik. Tak sah sembahyang. Tak sah, dia kena qadha. Kenapa? Dia tidak sujud sajadah. Tu ada benda imam buat, kita mesti buat. Ada imam tinggal, kita mesti tinggal. Ni nak belajar. Ni pergi haji, pergi umrah, benda tak erti. Susah. Lafaznya usalli sunatul zuhri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Dan nanti saja aku sembahyang sunat zuhur 4 rakaat qabliyah. Buat satu salam. Dan 2 tayyah awal pun boleh. Dan 2 tayyah awal pun boleh. Allah Akbar takbiratul ihram. Kalau buat 4 rakaat satu salam, kaedah dia macam ni. Rakaat pertama Fatihah, lepas tu qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah, lepas tu qul huwallah. Rakaat kedua jika berkendak bolehlah membaca tasyahud awal. Ke sebelah. Macam tasyahud awal, dan jika tidak berkendak terus bangun untuk rakaat ketiga. Rakaat ketiga buat apa? Baca Fatihah, jika berkendak baca qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian sujud, kemudian bangun untuk rakaat keempat. Rakaat keempat baca Al-Fatihah. Jika berkendak bolehlah baca qul a'udzu birabbin nas. Jika nak, jika tak nak, tak sudah. Ini kitab ni dia bagi macam motivasi lah. Eloklah baca. Bila berkendak bacalah. Tak nak tak baca, tak apa. Dia bagi motivasi kat kita. Dia tak tulis, jika berkendak baca. Jika malas, tak payahlah baca. Kalau kata gitu ni lah. Wajar kitab ni. Aku baru nak datang sebelum nak belajar, kena malas pula. Tak nak belajar.
Baru kau cakap malas nak belajar. Kita belajar dulu, Ustaz kata kita bengong, bodoh, melantun-lantun semua keluar. Ustaz kita garang. Bodoh tak reti, berapa lama dah belajar tak pandai-pandai. Tu biasa kena kat telinga. Ini baru kata malas, kitab sebut malas, tak setuju kat dia, kita rasa tak datang. Jika berkendak, bolehlah baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sujud serta tahiyat akhir dan salam. Jika tiada berkendak baca surah pada rakaat ketiga dan keempat, boleh juga tinggal. Boleh juga tinggal Fatihah saja. Seperti sembahyang zuhur. Nampak zuhur kan 2 rakaat. Pertama baca surah. 2 rakaat kedua tak baca surah. Tapi kalau nak baca surah pada sunat ni 2, 3, 4 baca surah, tak apa. Tak salah lah. Tak salah. Malah elok lah berpahala. Satu ayat Quran kita baca luar solat, pahala 10. Satu huruf Quran kita baca luar solat, 10. Satu huruf Quran kita baca dalam solat, 100. Pahala. Pahala 100. Kalau bayang sunat ke, sembahyang apa-apa ke, sembahyang padu seorang ke, kalau kita nak baca banyak-banyak, nak baca panjang-panjang tak pandai, tak hafal, ulang-ulang. Kata lebih sunat malam-malam, baca Qul Allah, ulang sampai 50 kali, tak apa. Lepas tu rukuk, tak apa. Kenapa? Satu huruf dapat pahala 100. Satu huruf dalam sembahyang. Luar sembahyang satu huruf dapat 10. Ini yang ulama kata lah. Jadi kalau nak banyak pahala, baca surah macam-macam. Baca surah Qul Allah, ulang lagi. Orang siapa yang boleh buat, hanya orang-orang yang khusyuk. Innaha wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan Allah dengan sabar dan menunaikan solat. Innaha kabiratun wa qabiluha illal ala khashiin. Sesungguhnya solat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Kalau tak khusyuk kita boleh buat. Kalau khusyuk nak sunat pun malas, nak berdiri lama malas. Demikian juga pada sunat ba'diyah dilakukan seperti qabliyah. Ba'diyah pun boleh buat 4 rakaat terus. Usolli salatul zuhri 4 rakaatin ba'diyatan lillahi ta'ala. Saja aku sunat zuhur 4 rakaat ba'diyah. Ba'diyah ni masa lepas zuhur. Allahu Akbar. Lepas itu kerjakanlah keempat rakaat itu sama macam sunat qabliyah tadi. Maknanya rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah, rakaat ketiga baca surah, rakaat keempat baca surah. Boleh juga keempat rakaat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah itu dicantumkan dengan keempat rakaat ba'diyah. Ini kita tak sembahyang sunat qabliyah sebab kita ada kuliah. Nanti kita lepas kelas ni kita sembahyang zuhur. Jadi lepas zuhur ni kalau nak buat ba'diyah, qabliyah 4 cantum jadi 8 pun boleh juga. Kalau kita dah pergi salam, sembahyang sunat 2 rakaat, kita tunggu kawan sebelah ni nak ajak makan. Tak berhenti-berhenti sembahyang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan pergi kat dia. Subhanallah, kau dah 7 rakaat. Nanti dia belasan, bodoh, kau tak belajar 8 rakaat boleh buat serentak. Ya ke? Itulah kau. Orang tu belajar tak nak. Tembak lah. 8 rakaat boleh buat serentak. Kalaulah kita nak buat tahiyat awal, kita buat pada rakaat ke berapa? Kalau nak buat tahiyat awal lah. Ke berapa? 6. Bukan keempat, 6. Tahiyat awal ni adalah 2 rakaat sebelum salam. Kalau saya buat sembahyang sunat mutlak 100 rakaat, saya sunat tahiyat awal pada rakaat ke 98. Kalau boleh kira lah 3 ke 40 pun saja. Itu suruh buat 2. Ini demo buat 8 rakaat ni. 8 rakaat buat ni. Lepas zuhur. 5 ke 6. 7 ke 8.
7 ke 9. 7 ke 9. Maksimum 8 nak buat. Tu elok dia kata buat 2, 2, 2, 2 gitu. Tapi nak buat 8 terus macam ni. Boleh. Kena fokus lah. Kena fokus lah. 1, bangun 2, bangun 3, bangun 4. Bangun 4, telefon bunyi. Nama keluar, boss calling, boss calling, boss calling. Apa binatang apa, aku tengah sembahyang tak senang dia kata. Nanti lah, aku tengah sembahyang. Kau berapa ni? Kau berapa? 5 ke 6 ke 7 ni. Baru dengan deringan nombor handphone je. Tu elok buat apa? 2, bangun 2, bangun 2, bangun 2, jadi 8. Saja aku sebenarnya Badiah Zuhur, Qabliyah Zuhur 2 rakaat. Lepas Zuhur. Saya qadha, dia bukan qadha, tak boleh qadha. Selagi ada waktu Zuhur lepas asar, boleh buat Badiah, boleh buat Qabliyah, saya qadha. Saja aku sunat Qabliyah Zuhur 2 rakaat, bangun lagi. Saja aku sunat Qabliyah Zuhur 2 rakaat. Betul? Bangun lagi. Saja aku sunat Badiah Zuhur 2 rakaat. Lepas tu Badiah Zuhur 2 rakaat, 8 settle. Nak buat 8 terus, boleh juga. Tapi kena fokus lah. Kalau 2 ni nak lalai agak payah sebab pendek 2 ni pendek. 2 ni 1 atau 2. Mula semayang 1. Bangun agak kedua, 2 tu last. Lepas tu beri salam. Lepas tu buat 2. Lepas tu buat 2. Itu paling bagus. Boleh nak buat 8 sekali boleh. Kalau boleh kontrol okey. Tak ada masalah buat 8 sekali. Sebab dia ada kaedah. Boleh buat 4 sekali, 4. Ni tapi kena buat lepas. Kalau boleh sebelum Zuhur, buat Badiah, buat Qabliyah. Tak boleh. Sebelum Badiah, mesti buat lepas Zuhur. Lepas solat Zuhur. Faham Lagi tak solat Zuhur, tak boleh buat Badiah. Sebab dia sembahyang sunat selepas Zuhur. Tapi sebelum, boleh bawa selepas. Tapi selepas, tak boleh bawa sebelum. Itu syarat dia. Kalau kita masuk, orang dah sembahyang Zuhur. Rugi ya, tak semayang Qabliyah. Buat macam mana? Lepas Zuhur buat lah. Pernah buat tak? Pernah buat tak? Datang-datang orang sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur, buatlah sembahyang sunat Qabliyah Zuhur. Lepas tu bawa Badiah. Buat 4-4. Pernah buat tak? Tak pernah kan? Mengaku okey tu. Jarang orang buat. Orang malas. Orang malas buat. Tak payah qadha. Tak payah qadha. Sebab dia masih lagi dalam waktu Zuhur. Sama macam subuh. Kita datang, orang bijik sembahyang dah. Lepas sembahyang subuh, kita boleh bangun. Kita buat sembahyang sunat subuh. Boleh? Boleh. Selagi tak masuk, syuruk. Bukan niat qadha. Saya qadha. Dah habis subuh, baru boleh qadha. Kau nak qadha lah. Janganlah orang qadha. Kalau nak qadha. Kalau nak qadha, boleh qadha. Tapi selagi ada subuh, tak ada niat qadha. Ini yang saya belajar dulu lah. Selalunya, sebab ada sahabat Rasulullah buat. Dia datang, orang jemaah. Dia jemaah, lepas tu dia sembahyang sunat. Orang ngadu dengan Rasulullah. Rasulullah kata diam. Boleh. Boleh buat lah. Cuma kita ni nak buat ke, tak nak buat. Zuhur ni, kalau kurang ada kurang. Ada kurang khusyuk. Kurang khusyuk. Jadi bila kurang khusyuk, tak khusyuk, Allah tak terima. Kalau kita Allah terima, kalau tak khusyuk Allah tak terima. Tapi sah lah kalau cukup syarat. Jadi nak cover ni, dia tengok pada rawatib. Lepas tu, jangan tinggal rawatib lah. Jangan tinggal rawatib kalau dapat buat selepas Zuhur pun tak apalah. Pokoknya ada rawatib yang cover. Macam kat sini okey lah. Ini bukan kelah wajib. Baik kalau tengok kelah wajib kan. Macam ke tempat yang kelah wajib kan. Lepas maghrib dia semua duduk belakang. Duduk belakang ni yang pilihan maghrib. Pilihan sunat tak ada. Lepas isyak keluar makan. Pilihan sunat tak ada. Kebanyakan yang tengok begitulah. Kecuali yang tua-tua yang berubah tu kan. Dia buat sunat. Tapi kebanyakan tak ada sunat. Rugi lah, rugi. Apalah salah pilihan sunat 2 rakaat kan. Kalau ada kurang-kurang khusyuk tu boleh ni. Tu dulu masa dekat Balai Ampang tu kan. Sekarang tak ajar dah Balai Ampang. Sebab yang organize tu dah pencin. Dia tak ada orang sambung. Organize tu kena bypass. Lepas bypass dia pencin. Tapi dia jumpa saya. Tersumpak saya kat masjid mana. Ceras. Ustaz tak ajar lagi. Kat dia tak ada orang panggil dia.
Dia diam lah, dia kata tu lah. Tak ada ni kan, tak ada rasa hati. Dulu dia punya bos tu OCPD, Abdul Rahman. Dia kata, Ustaz tempat ni polis, Ustaz mesti dia tahu dah makna kan. Mesti macam okey, saya buat je. Malam tu dia ada. Okey. Kajian, ada abang kajian ni. Kajian, Isyak sebelum semayang, kunci pintu. Semua orang mesti semayang Isyak, baru saja akan buka pintu. Dia orang pandang saya, macam malam ni. Boleh. Dia kunci pintu. Kat Ampang tu kalau ngajar, dia belah sini ni ada bangunan. Ada tingkat orang bilik siasat dekat tingkat 1. Jadi nampaklah orang keluar ke negari, bawa di atas. Kejap lagi ada orang turun ke negari, lalu sebelah surau ni. Hari-hari saya nampak. Orang ke negari turun, kan orang negari naik. Orang di sebelah bilik siasatan. Bilik inkuari dadah kan. Naik turun, kadang pergi sana, kadang pergi sini. Kadang 4 orang ke negari serentak jalan bilik. Tengok diorang dah biasa tengok. Kalau dekat Balai Pandan ni, ini tempat ngajar, ni surau. Ini ada, ni terang. Ini lokap perempuan. Penat kadang orang jerit, orang nangis sama dengar. Lokap perempuan. Nampak perempuan keluar lokap, gari, masuk gari. Diorang biasa tengok kan. Kita jangan tengok kan. Kita tengok, pandang juga. Ustaz. Dia kata, polis ni kental lah, tak apa. Dia pergi polis laut kan. Ini aku tak nak buat lah. Mengajuk. Orang tua kau mengajuk. Kakak marah sikit, dia tak datang. Garang, Ustaz ni garang. Okey. Sekarang ni nak buat 8 rakaat boleh sekali. Okey. Boleh juga keempat qabliyah dicantumkan keempat ba'diyah. Jadi 8 rakaat. Dilakukan dengan mengerjakan selepas sembahyang fardu dengan satu takbir, satu salam. Syarat mesti lepas sembahyang fardu. Baru boleh buat 8 serentak. Dengan satu takbir, satu salam. Kiralah usalli sunatal zuhri sama ni rakaatil nil qabliyatan ba'diyatan lillahi ta'ala. Berapa rakaat? 8. Jadi kalau tengok Osman 8 rakaat lepas zuhur, itu boleh, betul. Saja aku semayang zuhur, sunat zuhur 8 rakaat qabliyah ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Lepas takbir, baca Fatihah dan sebarang surah, rukuk dan sujud, buat begitu terus hingga habis 8 rakaat. Selepas tasyahud terus bersalam. Lihat kitab Baijuri juzuk 1 muka surat 137. Baijuri ni kitab Arab. Kita ada kitab, saya tanya Ustaz lah. Ustaz tunjuk saya kitab, kat rumah saya ada. Dia kata ni kalau pandai baca Arab boleh baca. Kalau tidak kena terjemah, tak ada orang buat. Okey. Nanti sambung solat sunat witir insya-Allah. Okey, tanya. Sila. Tanya apa? Kalau masa tak panjang, Ustaz. Masa tak panjang, kita nak buat sunat ke nak buat qadha dulu? masa tak panjang. Jadi kalau sunat qadha utama tu qadha. Utama qadha. Qadha pahala lagi besar daripada sunat. Sebab qadha ni wajib. Sembahyang wajib ni pahala lagi besar. Orang lain tak ada qadha, dia buat sunat, biarlah. Kita ni banyak tinggal semayang dulu, masa sekolah dulu, tak kuat. Bapak tu semayang, dia mungkin tak kuat hati, nakal kan, budak-budak kan. Jadi kalau nak pilih, kena elok pilih qadha. Yang paling baik, qadha pun buat, sunat pun buat. Itulah paling baik lah. Kalau kaki terhad, kaki tak kuat, masa terhad, paling elok buat qadha. Utamakan qadha. Qadha ni Allah tanya. Sunat ni Allah tak tanya, tapi dia menambah pahala. Tapi qadha ni kalau tak cukup, nanti kita masalah nanti. Tu eloknya dah qadha dekat surau tadi, qadha apa? Zuhur ada, asar ada, balik ambil buku tanda. Naik qadha tik zuhur, tik asar.
Buatlah. Kalau dulu tak main 3 tahun, pastikan lengkap 3 tahun punya qada. Pastikan. Kenapa? Nanti balik dengan Allah tak ada hutang. Takut ada hutang ni. Sebab pertama dikira dah solat. Kalau solat tak cukup, habis dah. Ni yang takut ni. Jadi kalau sekolah dulu, boleh ingat main tak semayang. Ingat tak kata semayang sekolah tu? Ingat tak? Boleh ingat Tanya mak. Mak dulu masa form 2, form 3 semayang. Mana kau semayang? Dah ada dalil. Dah ada saksi. Mana kau semayang? Kau bangun 7 lebih. Aku ni puas jerit-jerit. Masa tu mak bagi peluru sikit lah. Puas aku jerit kau semayang subuh. Kau buat melembing kau gitu. Dah masuk universiti baru semayang. Masuk universiti. Betul. Betul lah kau masuk universiti baru semayang 5 waktu. Betul tak? Umur kau berapa? 18. Kau balik bila? 13. Jadi kau tak berapa tahun? Mak tanya. 5 tahun. Habis dah berapa? Kau tahu. Kau tahu? 5 tahun. 9,000 waktu. Betul? 5 tahun itu masuk 9,000 waktu. Kau tak kata, satu waktu 80,000 tahun. 720 juta tahun. Dalamnya apa? Ruangnya tahan tak? 7 saat tak tahan. Ini kan 720 juta tahun. Kalau Allah tak ampunkan dosa, Allah tengok hukuman, buat. Mana kita larat? Betul lah Jadi sekarang ni masa ada nyawa, masa ada nafas, masa ada tenaga, masa ada hidup, belum mati lagi, unit kerohanian belum datang ziarah lagi, bawa kain kapan, kalau cepat. Kalau unit kerohanian datang, jumpa bini kita, bagi sumbangan RM500 ke kawan bagi. Lepas tu malangkan unit kerohanian datang buat tahlil, masa tu tak guna. Sebelum Pak Nik dah mari, sebelum Azri mari, kalau cepat. Dia mari tu tanda tak baik kalau dia mari saya tak baik. Ni azam lah. Kalau tak. Minta dengan Allah lah, Allah beri kuatan. Tanya lagi. Tadi kita niat 8 rakaat kan? Tiba-tiba time 4 tu buat skor ke tak larat ke? Kau niat ke? Boleh? Boleh? Boleh bagi salam lah. Dia sebuah rakaat ni tak wajib. Tak wajib 2 rakaat. Pada sembahyang sunat dengan sembahyang fardu. Saja aku sebelum zuhur. Tak wajib 4 rakaat. Tapi bila zuhur mesti buat 4 lah. Bawa call 4 berhenti. Lepas tu kau balik. Tak apalah. Lambat sikit tak apa. Sembahyang lagi 4. Kau tahu buat apa? Sembahyang sunat apa? Tak apa. Jadi tak apa. Lagi 10 minit je nak naik. Boleh lah bangun lagi. Tak apa. Tak ada masalah. Kita pergi kat sembahyang subuh. Kita sembahyang sunat sebelum subuh. Kita akan takbir dia tengok rukuk ni orang amat. Dan kita tahu imam ni memang cepatnya orang. Kita boleh berhentikan sembahyang pada 1 rakaat dengan menukar niat sembahyang sunat mutlak. 1 rakaat bersalam, pergi kat saf. Okey. Lulus. Kita masuk sembahyang, imam dah tahiyat akhir. Kita dengar dekat mic ni. Kita dengar. Hamidum Majid, kita dengar. Kita nak sampai dekat sini, takut tak sempat. Kita masuk pintu, dekat situ, Allah Akbar, duduk tahiyat akhir. Dia bersalam, kita bangun. Boleh? Mesti jarak dia, jangan lebih 300 hasta. Berapa berapa kaki? 450 kaki. Ini berapa kaki bang? Tapi mesti belakang imam. Tak boleh dekat tempat wuduk tu. Allah Akbar, bengong kau. Ada kau pergi tempat imam ni boleh. Dia kata 300 hasta. Itu depan imam. Masuk sini. Jangan kat pintu. Nanti orang nak lalu susah. Dekat kedai makan tu. Dekat nasi ayam sebelah. Allah Akbar. Tak boleh lah. Tu depan imam. Ini imam kat sini. Jadi sini belakang. Masuk je. Sana. Imam dah. Ni. Atau imam dan turun rakaat kedua. Kita tak nak tinggal rakaat. Kita masuk, makmum kat sini. Kita masuk, Allah Akbar, dia rukuk. Nanti bangun rakaat kedua, kita jalan. Merapatkan
Sah. Boleh, boleh. Jalan elok lah. Jalan lah macam tak batal. Jalan ada. Saya boleh tengok orang buat. Kalau orang belajar dia boleh buat lah. Jalan elok. Jangan jalan sekawat tu. Rest kiri. Rest kanan. Kau kan kawat ke apa? Jalan elok. Jalan elok jangan batal. Boleh? Boleh. Kita masuk, misalnya takbir. Takbir, dia rukuk, kita rukuk. Tapi kita jauh. Makmum kat sini. Kita kat sana. Boleh. Nanti bila dah iktidal semua, tak payah bergerak lagi. Bangun rakaat kedua, kita jalan. Jalan ikut tertib Imam Syafi'i lah. Stop. Ini 2 langkah ni. Stop. 2 langkah. Kalau macam ni, batal lah. Jangan ikut orang Arab. Orang Arab kalau pergi umrah, di sini kosong. Pada masalah tak batal, tak apa. Nampak tak? Di jalan, nampak? Dia tengah berdiri di jalan. Jalan sini, jalan depan lagi, nampak kosong jalan depan lagi, nampak jalan. Kita tak boleh. Syafi'i boleh jalan. Tapi tak boleh pada 3 gerakan yang berturut. Ini dalam kita sebut itulah. Macam ni masuk depan, ada masjid dia masuk belakang kan? Masuk belakang. Kalau dia yakin antara dia dengan makmum terakhir, tak sampai 300 hasta, 300 hasta jauh tau. 400 setengah kaki. Dia boleh takbir kat situ, dan dia boleh jalan. Kalau dia takbir situ, tengok imam duduk tahyah akhir, tahyah awal, imam bersalam, dia bangun tambah rakaat. Sah semayang dia. Cuma orang tak tahu, orang tak buat. Tapi kalau buat, jangan cakap dia ni. Kalau kita buat sana, kita bersalam, kita nampak kat belakang ada orang bangun daripada tahiyat. Maknanya dia ikut imam tu. Kita kata mana sah jauh. Jangan cakap dia tak sah, nanti kita tembak nanti. Tak belajar. Sah. Okey, dah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.